Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Adam bin Saad, Metrik A191470, dan pensyarah saya Dr. Muhammad Zaini bin Yahya di bawah tajuk kajian teks syariah. Tajuknya Sunnah-Sunnah Solat. Bahagian Sunnah-Sunnah Solat. Okey, baik. Kita teruskan dengan muka surat pertama berkaitan dengan waktu azan dan iqamah. والوقت بين الأذان والإقامة وقت يرجى قبول الدعاء فيه فيستحب الإكثار فيه من الدعاء. Ini bermaksud waktu antara azan dan iqamah adalah waktu yang diharapkan doanya akan dikabulkan. Maka disunnahkan untuk memperbanyakkan berdoa pada waktu itu. Dan disokong pula dari hadis dari Anas. Fa'an Anas Nabi SAW qala la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Dan yang kedua, rawahu Abu Dawud, An-Nasa'i wa Tirmizi wa qala, diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Dia berkata, hadithun hasanun sahihun. Ia adalah hadis yang baik dan yang sahih. Wa zada qalu, dan dia menambah, famadza taqulu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, apa yang kamu katakan wahai Rasulullah? Baginda bersabda, sallallahu sallallahu al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rasulullah berkata apa? Mohonlah keampunan dan kesejahteraan kepada Allah di dunia dan di akhirat. Dan berkaitan pada azan dan iqamah pula, wa an ummu Sulaiman wa an ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha katanya, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda adzan wal maghrib. Rasulullah mengajarkan pada aku waktu azan maghrib. Apa dia berdoa dia? Allahumma inni hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswadru atika faghfirli. Ya Allah, ia adalah permulaan malammu dan penghujung harimu dan suara permohonan kamu, maka kau ampunilah aku. Dan yang kedua, wa yusannu lil muadzin an yuqima solat al-hadis. Disunnahkan muazzin melakukan solat dalam hadis, man adzan fahuwa yuqimu solat. Sesiapa yang mengumandangkan azan, maka dia yang akan menunaikan solat. Wal adzan muta'alliqun binazril muadzin. Azan adalah berkait dengan penglihatan muazzin, la yahtaju fihi ila muraja'atil imam, dan tidak perlu berunding dengan imam. Wa ammal iqamah, dan sedangkan iqamah, fata'allaku bi'iznil imam, adalah berkaitan dengan imam. Jadi apa kaitan dengan ayat terakhir tadi? Azan adalah berkaitan dengan penglihatan muazzin dan tidak perlu dengan imam. Manakala iqamah pula berkaitan dengan imam. Jadi yang saya fahami, azan yang pertama, ia menunjukkan bahawa telah masuknya waktu solat berdasarkan peredaran matahari atau pergerakan bayang-bayang dari matahari. Itu adalah ijtihad pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Perhatian terhadap gerakan bayang matahari itu dilakukan oleh muazzin sendiri, dan dia perlu berijtihad bahawa waktu solat itu dah masuk berdasarkan pemerhatiannya dan tak perlu berunding dengan imam, dan dia perlu melakukan azan. Zaman sekarang muazzin tidak perlu tengok matahari sebab dah ada waktu solat dan jam-jam yang berbunyi. Iqamah pula menunjukkan bahawa solat bakal didirikan. Imam adalah orang yang akan mengetahui jemaahnya. Dialah yang akan memperhatikan jemaahnya sama ada sudah bersedia atau sebaliknya. Sama ada kalau dah mula, maka dia akan suruh muazzin boleh iqamah. So maka dialah yang akan menyuruh atau meminta Bilal untuk iqamah dan memulakan solat. Yang seterusnya berkaitan dengan perkara makruh. Wa yukrahul khuruj minal masjid ba'da al-adhan min ghairi solatin ila li'udhrin. Makruh keluar masjid selepas azan tanpa solat kecuali ada keuzuran. Atau ma'al azmi 'ala al-ruju' atau nekat untuk balik. Jadi ada satu hadis yang menyokong dan dikisahkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata,
amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum fil masjid fanudiya bis-shalah fala yakhruj ahadukum hatta yusalla. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami bahawa apabila kamu berada di masjid, diazankan, dan jangan salah seorang dari kamu untuk keluar sebelum dia solat. Hadis ini rawahul Ahmad wa isnaduhu sahih, yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dan sanadnya adalah sahih. Dan yang kedua, wa an Abi Sya'thain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sya'tha, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kharaja rajulun minal masjid ba'dama adzinil muadzin faqala. Dia berkata, seorang lelaki keluar dari masjid setelah muazzin menyuruh untuk solat, dan dia berkata kepada lelaki itu, amma hadha faqad asa abal qasimullah dia berkata, amma hadha faqad asa abal qasimillah. Ha, dan dia berkata apa? Lelaki ini telah Abul Qasim durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis ini daripada rawahul Muslim wa ashabus sunan, daripada Muslim dan para sahabat sunan. Dan kita pindah kepada slide seterusnya. Juga berkaitan dengan solat, maksudnya yang telah diazan. Amma as-salawatu ghairul mafruḍah fayunada laha. Adapun solat itu tak wajib, diserukan kepada mereka. As-salatu jami'ah, solat itu syumul. Amma tarawih fayunada laha salatul qiyam. Adapun solat tarawih adalah diseru solat qiyam atau tarawih. Sabakumullah, semoga Allah membalasnya. Dan yang bawahnya, wa yusannul adhan fi adhanil mauludil yumna. Disunahkan untuk mengumandangkan azan di telinga kanan bayi, wal iqamati fi yusra, dan di telinga kiri bayi, sehingga hatta yash'ura bi kalimatil tauhid, sehingga dia merasakan kalimat tauhid pada peringkat pertama kehidupannya. Hatta yash'ura bi kalimat tauhid fi awli marhalah bin murahil umrihi kama yusannul talqinuhu asy-syahadah, pada peringkat pertama kehidupannya sebagaimana sunnah. Ini sunnah ya, kepastian mati syahid. Kemudian inda akhir qita'i ajalihi fi hadhihi al-hayah la'allahu ya'ishu ala iman bada'an wa intihai. Pada akhir zamannya dalam kehidupan dia, supaya dia boleh hidup dalam iman dari awal hingga akhirnya. Sunnah azan telinga kanan, qamat telinga kiri pada bayi yang baru lahir. Dan seterusnya, wa yusannul adhan idza zaharat jin bisurin muhtalifah. Azan itu disunahkan bila jin muncul dalam bentuk yang berbeza-beza. Wa fi adhanil mahmum wal masru', dan dalam seruan orang yang gelisah, yang ditimpa musibah, wal ghadban, ditimpa musibah, wa man sa'a khalquhu min insan au bahimah, ataupun yang marah dan sesiapa yang akhlaknya buruk. Wa inda muzdahimil jish wal hariq wa khalfil musafir, ataupun dalam apabila tentera beramai-ramai dan ketika api ataupun di belakang musafir. Yang kedua, wa ammal iqamah, adapun iqamah, fasyarutuha wa sunannuha kal adhan. Syarat-syaratnya adalah sunnah-sunnahnya seperti azan. Wa yuqalu 'inda kalimat qad qamat solat. Solat itu telah ditetapkan. Aqamahullah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahlaha. Allah menetapkannya, mengekalkannya, dan menjadikan saya salah seorang daripada orang yang melaksanakannya. Kemudian kita pindah kepada slide seterusnya berkaitan dengan sunnah untuk menyegerakan iqamah. Dia maksud sunnah untuk kita menyegerakan solat. Wa yusannul isra' bil iqamati ma'a bayan. Disunahkan untuk menyegerakan iqamah sambil menerangkan huruf-hurufnya. Baina kulli kalimataini minha bisautin illa al-kalimat.
maka dia menggabungkan setiap dua perkataan dengan bunyi. Kecuali illa al-kalimatil ukhra fayufriduha bisautin, kecuali perkataan yang lain dan memisahkannya dengan bunyi. Tengok yang dalam kotak biru tu, walau talal faslu bainal iqamati wal ihram, seandainya jarak antara iqamah dan ihram itu cukup lama untuk 2 rakaat, biqadri rakaatain 2 rakaat, walau li sababin wasatil imam fit takbir, walaupun atas sebab tertentu dan iman berbisik dengan takbir, a'daha wala yughtafaru dzalika kama la tughtafaru la tughtafarul waswasu zahiru, dan itu tidak akan diampuni sebagaimana tidak diampuni bisikan yang nyata menghasilkan apa? Waswatu zahiru fi idraki fadilati takbiratul ihram ma'al imam. Ah, Bisikan yang nyata menghasilkan kesedaran tentang keutamaan membaca takbir kepada pembuka bersama imam. Jadinya kita nak solat ni dipercepatkan solat. Maksudnya nak solat misalnya disunahkan untuk dimulakan dengan iqamah. So itu tandanya yang kita akan bersama-sama ikut dengan imam. Itu yang sedikit sikit yang saya fahami lah. Ini pindah pada slide seterusnya. Sunnah melindungi diri ketika solat dengan sutrah. Dalam ni terbalik sikit hadis dia. Solat. Jadi, wa min sunnis solat qabla dukhul fiha. Salah satu sunnah solat sebelum memasukinya ialah ittakhadhu sutratin tahulu bainal musalli wal marin gitu. Sebelum bertudung untuk melindungi orang yang solat daripada orang yang lain lalu lalang. Maksud kat situ ialah sutrah. Sutrah ni apa? Dia melindungi orang yang solat tu daripada dia meletakkan sesuatu supaya mengelakkan orang lain tu mudahnya untuk lalu lalang. Sedangkan kita tak boleh membiarkan tu. Kita meletakkan sesuatu. Kita sambung. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadna minha." Dia berkata apa? Apabila salah seorang di antara kalian solat, hendaklah ia meraih. Meraih ni mengambil sebuah sutrah dan mendekatkanlah. Ambil sutrah tu, letak dekat depan tempat solat tu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dan yang kedua, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yurakkanul harbata fa yusalli ilaiha. Apa Rasulullah cakap? Pernah menumpukan tombak dan mencapainya. Ambil tombak, letak depan tu. Dan boleh solat. Untuk mengelakkan orang daripada lalu lalang. Dan hadis yang seterusnya, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penutup orang yang sedang solat. An sutratil musalla faqala mislu muakhiratir rahli. Rawahul Muslim. Maka beliau bersabda, ia seperti belakang beg pelana. Tu saya kurang pastilah apa yang dikatakan, tapi yang saya pastikan apabila kita solat, depan itu ditutupi dengan sutrah. Tak adalah solat tutup habis. Maksudnya kat depan tu adalah pendinding. At least bila orang lalu tu dia tak nilah, tidaklah dia, orang kata apa, tak elok lah orang cakap. So baik letak barang supaya orang boleh lalu. Kita memudahkan kerja orang, orang pun mudah kerja kita. Macam tu. Kemudian ada beberapa peringkat sutrah, ada 4. Yang pertama, al-ijdaru awil amud, dinding atau tiang. Yang kedua, gharaza wasan amamahu wa yustaratu fi hataini,
Dia meletakkan sebatang kayu di hadapannya dan ditetapkan ketinggiannya 2/3 hasta atau lebih. Maksudnya itu ukuran lah. Orang zaman dulu kan mungkin tinggi-tinggi kan, sampai 1 hasta ke 2 hasta tu mungkin tinggi lah. Tapi untuk kita mungkin memadai, barang yang mungkin tinggi daripada buku lali sampai ke lutut pun insya-Allah sudah memadai. Jim. An yabsuta musalli kasajjadah, untuk menggambarkan kawasan solat seperti permainan ni. Dan yang terakhir sekali, uh, an yukhatta amama khattan tawilan, untuk buat garisan yang panjang dan di hadapannya, wa yushtaratu fil kulli ay yakuna baina asabi', dan ialah syarat bahawa terdapat 3 hasta atau kurang antara jari kaki orang yang solat. Jadi apa yang penting ialah berakhirnya dewan solat, dan ia perlu untuk mengaturnya dalam peringkat yang disebutkan di atas bila boleh. Jadi bersutrah ni kita tahulah macam mana peringkat-peringkat dia. Jadinya uh, yang saya simpulkan bahawa disunahkan untuk meletakkan uh, sesuatu di hadapan ketika kita solat, dan itu adalah dipanggil sutra. Dan sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.